Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah begitu banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dan begitu banyak sekali nikmat yang telah kita kecapi, yang mana nikmat-nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita ini, kalau kita nak menghitungnya, nescaya kita tidak mampu untuk menghitung. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak dapat menghitungnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita juga bersyukur kepada Allah. Kita sekarang berada di bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana kita sedia maklum bahawa bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang begitu banyak keutamaan, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala golongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang mendapat ganjaran kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada bulan Ramadan yang mulia. Kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah memberi taufik hidayah kepada kita, agar kita dapat menunaikan ibadah puasa dengan sempurna, kita dapat menunaikan solat tarawih, mengkhatamkan Al-Quran, dan mengerjakan amalan-amalan sunat yang lain, sedekah dan sebagainya. Dan alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala masih lagi memanjangkan umur kita hinggalah sampai ke hari ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah pada tengah hari ini kuliah zuhur live bagi Masjid Al-Bukhari, Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur, yang mana tazkirah zuhur pada tengah hari ini, insya-Allah saya akan membawa tajuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taubat kepada Allah, kerana bulan Ramadan ini, Ramadan bulan maghfirah. Awwaluhu rahmah, awalnya rahmat, wa awsatuhu maghfirah, dan pada pertengahannya keampunan, wa akhiruhu itqum minan nar, dan pada 10 akhir Ramadan pelepasan daripada api neraka Jahannam. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua yang sedang melihat tazkirah zuhur live pada tengah hari ini untuk Masjid Al-Bukhari, Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur. Setiap insan, setiap manusia ni, mereka tak terlepas daripada melakukan kesalahan. Semua kita bersalah. Semua anak Adam melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau adalah seorang insan kekasih Allah yang maksum. Beliau tidak ada dosa. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Dalam sehari itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar sebanyak 70 kali. Ada riwayat yang menyatakan sebanyak 100 kali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah. Bagaimana pula dengan kita? Jika nak dibandingkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita, umat akhir zaman, sudah pastilah tidak ada tolak bandingnya ketinggian makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bertaubat ini bukan hanya bagi pendosa saja.
Maknanya bukan kita, maknanya kalau nak bertaubat kena buat dosa dulu. Tak. Maknanya walaupun kita dalam sehari kita rasa kita tak buat satu dosa pun. Contohnya kita bangun, sebelum sahur kita solat tahajud, kita berdoa, kita baca Al-Quran. Kemudian lepas subuh kita juga beribadah, beramal soleh. Daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak sampai ke malam kita rasa hari ini aku tak buat apa-apa dosa sekalipun. Walaupun kita rasa kita tak buat apa-apa dosa dalam satu hari itu, kita tetap kena bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang yang taat kepada Allah pun dia bertaubat kepada Allah. Dia dalam keadaan taat kepada Allah. Dia orang yang soleh. Dia tetap beristighfar, memohon keampunan kepada Allah. Dia tetap bertaubat kepada Allah. Kerana orang yang taat kepada Allah, bila dia bertaubat kepada Allah, Allah mengangkat darjat dia. Dan orang-orang yang soleh, orang soleh ni, mereka bertaubat kepada Allah kerana apa? Kerana mereka merasakan tidak sempurnanya ibadah mereka kepada Allah Ta'ala. Pengabdian mereka kepada Allah itu mereka rasa tidak sempurna. Kita bertaubat kepada Allah kerana begitu banyak dosa yang kita lakukan. Dosa mata kita, dosa tangan, segala dosa yang kita buat. Dosa yang kita sedar, dosa yang kita tidak sedar. Apa jua dosa, banyak kita lakukan, kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang soleh. Sifat orang soleh, mereka ini bertaubat kepada Allah kerana mereka rasa ibadah mereka tidak sempurna. Ibadah malaikat. Malaikat ini makhluk, dari mula Allah Ta'ala ciptakan malaikat, ada malaikat yang dalam keadaan sujud, ada yang dalam keadaan rukuk, sehingga bila dia sujud, sehingga bila malaikat ni sujud dan rukuk, hingga hari kiamat, sehingga hari kiamat dia rukuk, sehingga hari kiamat dia sujud kepada Allah Ta'ala. Begini lama ibadah, begini hebatnya ibadah malaikat. Apa kata malaikat? Malaikat kata ibadahnya tidak sempurna, masih belum sempurna lagi. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita ni di bulan Ramadan, lepas subuh kita baca Quran satu juzuk tu, kita rasa Masya Allah dah, kita rasa kita dah hebat dah. Kalau kita dapat bangun pukul 3, pukul 4, kita solat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, berapa rakaat? 6 rakaat, kita rasa Masya Allah dah. Kita ni ibadah kita dengan orang lain hebat kita lah. Sebab orang lain tidur, kita bangun tengah malam, solat tahajud, solat taubat dan sebagainya. Kita kalau dah baca Al-Quran satu juzuk, kita rasa kita hebat dah. Ibadah kita berbanding dengan ibadah orang lain. Tetapi malaikat daripada mula dicipta beribadah kepada Allah hingga ke hari kiamat masih lagi mengatakan ibadah aku tidak sempurna kepada Allah Ta'ala. Itu beza dia, para malaikat yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak melakukan maksiat, tidak ingkar kepada Allah, dan mereka melakukan apa sahaja suruh perintah Allah kepada mereka. Ini malaikat yang mulia. Dan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada pendosa sehingga dia bertaubat kepada Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita melihat seseorang melakukan dosa, kita tengok dosa dia, dosa maksiat, dosa mencuri, dosa makan riba, dosa, segala dosa lah yang dia lakukan. Banyak mana pun dosa yang dia lakukan, kita doa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah pada dia. Bila Allah Ta'ala jentik hati dia, Allah Ta'ala memberikan ilham kepada dia,
untuk dia kembali ke pangkal jalan, tidak ada sesiapa yang dapat menghalang keampunan Allah, rahmat Allah kepada orang yang melakukan dosa. Sebab itu kalau orang yang masih kekal dalam melakukan maksiat, bila mana dia tersentak ataupun dia terfikir bila dia nak bertaubat, jangan dia tangguh. Bila mana dia sedar itu ilham daripada Allah, dia rasa bilalah aku nak taubat, umur dah tua, cepat-cepat bertaubat kepada Allah, jangan tangguh. Menangguh ini adalah tipu daya syaitan. Syaitan bisikkan kepada kita, kepada orang yang melakukan maksiat dosa, kamu masih muda lagi, kamu masih muda lagi. Jadi umur kamu panjang lagi. Biasa orang muda tak mati lagi. Kamu enjoy dulu. Jadi muda-muda enjoy dulu, nanti tua baru bertaubat kepada Allah. Ini salah. Maka bila mana Allah memberikan hidayah kepada orang yang melakukan maksiat, dia akan bertaubat kepada Allah, maka tuan-tuan bersih dosa dia, dihapuskan oleh Allah Ta'ala segala dosa dia. Dan orang yang bertaubat ini, Allah Ta'ala gantikan kejahatan dengan kebaikan kepada orang yang bertaubat. Faulaika yubaddilullah usayyiatihim hasanat. Allah Ta'ala menggantikan kebaikan daripada sayyiat kepada hasanat. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah Ta'ala menggantikan daripada kejahatan kepada kebaikan. Ini fadilat, kelebihan orang yang bertaubat kepada Allah. Dan jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Allah Ta'ala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang melampau, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Ta'ala mengampunkan dosa semua. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Rahmat Allah ini lebih luas daripada rahmat Allah ini. Rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah. Maknanya rahmat Allah, keampunan Allah terlebih dahulu, kemudian barulah kemurkaan Allah. Maksudnya Allah memberikan peluang. Allah beri peluang kepada orang yang melakukan dosa, yang pernah buat dosa, dia nak bertaubat kepada Allah, Allah bagi peluang kepada dia. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kalau seseorang itu dia niat nak melakukan maksiat, kemudian dia tak jadi nak melakukan maksiat, dia dapat satu kebaikan. Maksudnya ada seorang hamba Allah, dia dah niat, dia ada bercita-cita dah, hamma dalam hati dia nak buat maksiat. Kemudian dia cancel, tak jadi buat maksiat. Disebabkan dia cancel, tak jadi buat maksiat, Allah Ta'ala bagi satu kebajikan. Kemudian kalau dia niat buat maksiat, dia buat maksiat tersebut, Allah bagi satu kejahatan. Kita buat dosa, Allah Ta'ala tidak gandakan. Kita buat satu dosa, Allah Ta'ala balas satu dosa. Mithliha. Maknanya buat satu dosa, dapat balasan kejahatan satu juga. Berbeza dengan hasanat, berbeza dengan kebaikan. Kalau kita niat nak buat kebajikan, kita niat nak buat satu ketaatan kepada Allah, apa perbuatanlah merupakan satu ketaatan kepada Allah, kita nak buat ketaatan tersebut, amal soleh tersebut, kita niat nak buat, kita tak jadi buat, kita dapat satu kebajikan. Dan apabila kita niat nak buat kebaikan, kemudian kita buat kebaikan tersebut, Allah Ta'ala berikan kepada kita 10 hingga 700 kali ganda. Masya Allah, luasnya rahmat kasih sayang Allah ni, rahmat Allah ni. Kalau kita buat satu dosa,
balasan dia satu dosa saja. Tapi kalau kita buat kebaikan, buat ketaatan, Allah bagi 10 hasanat, 10 kebajikan hingga Allah Ta'ala gandakan sampai sehingga 700 kali ganda. Masya Allah, tabarakallah, luasnya rahmat Allah Ta'ala. Dan bertaubat kepada Allah ni dia ada syarat dia. Syarat yang pertama adalah menyesal. Melakukan satu dosa, syarat pertama kena menyesal. Menyesal. Betul-betul menyesal dengan dosa yang kita buat. Yang kedua, kena tinggalkan maksiat yang kita buat itu serta-merta. Maknanya bila mana bertaubat, dah taubat dah. Jangan macam orang yang main judi. Dia stop tak main judi sebab dia tak ada modal. Contoh orang main judi, kawan dia geng-geng main judi ni ajak dia, jom kita berjudi. Dia kata tak nak lah. Apa sebab? Duit tak ada. Kawan dia kata tak apa, aku bagi pinjam duit. Kalau kau bagi pinjam duit untuk modal berjudi, aku nak. Jadi yang kedua, kena tinggalkan maksiat serta-merta. Yang ketiga, berazam. Berazam sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa tersebut. Dosa yang pernah dia buat, dia berazam, dia tinggalkan. Dia tak nak ulang lah. Yang keempat, syarat bertaubat ini kalau kita buat, kita ada salah dengan manusia. Kemungkinan kita ambil harta dia ke, ataupun kita menyakiti hati dia ke, apalah bersangkut paut dengan manusia, maka syarat taubat dia kita kena minta maaf dengan orang tersebut. Nabi SAW bersabda, ada seorang hamba Allah, dia melakukan dosa. Lalu dia berkata, ya Allah, aku telah berdosa, ampunilah aku. Nabi SAW bersabda, seorang hamba Allah berkata, ya Allah, aku melakukan dosa, ampunilah aku. Lalu Allah Ta'ala berfirman, menjawab, adakah hamba aku tahu bahawa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dan menghukum dosa. Aku telah mengampuni hamba-Ku. Bila mana seseorang hamba melakukan dosa, kemudian dia kata, ya Allah, aku melakukan dosa, ampunilah aku ya Allah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-Ku, adakah hamba-Ku tahu bahawa dia ada Tuhan, dia ada Khalik, dia ada pencipta, iaitu Allah Ta'ala yang mengampuni dosa dia, dan Allah mengampuni dosa dia. Walaupun dosa itu diulangi, dosa yang dia buat, dia ulang buat lagi, tetap diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala bila mana hamba dia melakukan satu dosa, kemudian bertaubat kepada Allah, kemudian kali kedua dia buat dosa, bertaubat kepada Allah, Allah ampunkan kali kedua. Kali ketiga dia buat dosa lagi, memohon keampunan kepada Allah, Allah Ta'ala mengampuni dosa dia. Cuma kita kena ingat, kita jangan mempermainkan taubat. Taubat kepada Allah tak boleh dibuat main-main. Kalau kita nak bertaubat, benar-benar menyesal. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang bersungguh-sungguh, taubat nasuha. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Bila mana manusia melakukan fahisyah, dosa, au zalamu anfusahum, ataupun menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, dan dia mengingati Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan dia memohon keampunan, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang boleh mengampunkan dosa ni kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa yang dilakukan itu memenuhi langit. Dalam hadis Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-Ku, dosa kamu ni sampai ke langit.
punya banyak dosa ni sampai ke langit. Sampai ke langit dosa dia begitu banyak. Dia minta ampun kepada Allah, Allah Ta'ala ampunkan. Walaupun dosa hamba itu seberat bumi ini. Dosa sampai ke langit, dosa berat tak berat dosa dia seberat bumi ini, dia mohon keampunan kepada Allah dalam keadaan dia tidak menyengutukan Allah, dia tidak syirik, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Ya. Allah Ta'ala ampun. Kerana dosa syirik kepada Allah tidak diampunkan oleh Allah. Innallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mengampuni. Allah Ta'ala mengampuni semua dosa, cuma dosa syirik kepada Allah tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam, ketika mana dia berada dalam perut ikan, dia berzikir, wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. La ilaha illa anta, Maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang menzalimi diri aku sendiri. Akhirnya dengan zikir ini, zikir Nabi Yunus alaihissalam ketika mana dia berada dalam perut ikan, Allah Ta'ala perintahkan ikan itu muntahkan keluarkan Nabi Yunus alaihissalam daripada perut dia tu keluar. Zikir ini yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Begitu juga zikir Nabi Adam alaihissalam. Rabbana, doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Zalamna, kami menzalimi diri kami. Anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna min khasirin, pasti kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah, ada kisah seorang lelaki yang mana dia telah membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertaubat daripada dosa dia membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya kepada seorang rahib ataupun pendeta. Dia bagi tahu dia dah bunuh 99 orang. Jadi dia bertanya, mungkinkah taubat dia ni diterima oleh Allah? Maka rahib ni jawab apa? Tidak. Dosa kamu membunuh 99 orang ni begitu besar, tak ada peluang dah, tak ada kesempatan dah bagi kamu untuk bertaubat kepada Allah. Jadi lelaki yang membunuh 99 orang ni, bila mana dia dengar jawapan daripada rahib ni mengatakan bahawa tak ada peluang dah dia, ataupun tak diterima dah taubat dia kerana dia begitu besar dosa dia dah bunuh 99 orang. Dia bunuh rahib itu cukup 100 orang. Kemudian dia pergi lagi cari, nak bertanya tentang apakah taubat dia ni masih mana taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia bertemu dengan seorang alim. Pada sebab tu penting, kalau nak bertanya kepada ahlu zikr. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi dia bertanya kepada orang alim ni. Dia ceritalah, dia beritahu dia dah bunuh 100 orang campur dengan rahib. Awalnya 99. Oleh kerana dia tanya rahib ni, taubat dia ni diterima tak? Rahib tu kata tak diterima, dia bunuh rahib tu. Cukup 100 orang. Jadi lelaki ni bertanya kepada orang alim yang mana dia dah bunuh 100 orang. Mungkinkah, adakah taubat dia diterima oleh Allah SWT? Orang alim tersebut jawab apa? Ya, taubat kamu masih diterima oleh Allah SWT. Kerana apa? Kerana dosa dia membunuh itu, maknanya dosa dia membunuh itu, kita tak boleh halang dia daripada mendapat keampunan ataupun rahmat Allah SWT. Siapa kita nak menghalang dia?
Macam kita hari ni kita tengok orang buat dosa, kita kata dia ni tak ada peluang dah untuk mati husnul khatimah. Macam mana kita boleh cakap orang lain tak boleh mati dalam husnul khatimah bila mana kita melihat keadaan zahir dia ketika mana dia hidup, dia melakukan dosa, kita kata dia ni mati dalam husnul khatimah. Tak boleh. Sedangkan kematian kita, bagaimana cara kita mati pun, sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Sama ada kita mati dalam husnul khatimah, mati yang baik, mati dalam keimanan, ataupun su'ul khatimah, mati dalam keadaan kufur pada Allah, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, kita pun tak boleh jamin. Kita juga kena berdoa kepada Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina indal intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir kalam kita dapat ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian orang alim ni menyuruh, bagi tahu kepada lelaki itu, taubat kamu akan diterima walaupun kamu dah bunuh 100 orang. Kamu kena pergi ke sebuah negeri kerana di sana adanya mereka-mereka yang ahli ibadah, abid, ahli ibadah. Jadi kamu tinggal kat sana, kamu beribadah dengan mereka bersama-sama dengan ahli ibadah, abid itu. Dan orang alim ni melarang dia untuk pulang ke negeri asal dia. Sebab itu orang nak bertaubat dia kena berhijrah. Dia tidak boleh bersama-sama dengan kawan dia. Kalau dia bersama dengan kawan dia, akhirnya dia akan terjebak kembali. Contohnya orang pernah mengambil dadah. Wal'iyadzubillah, kita minta jauh daripada Allah SWT, anak cucu kita, keturunan zuriat kita, generasi kita daripada mengambil dadah. Jadi kalau dia nak bertaubat, orang yang pernah mengambil dadah ni, jadi dia tak boleh berada di lingkungan kawan-kawan dia, tak boleh berhubung, bukan putus silaturahim, mana dia kena berhijrah, dia kena tinggal. Begitu juga dengan golongan pondan. Dia kalau nak berhijrah, nak jadi lelaki balik, jadi dia tidak boleh masih lagi berhubung dengan kawan-kawan dia yang pondan. Dia akhirnya dia akan bersama dengan pondan. Orang yang main judi, dia kena tinggalkan kawan dia yang main judi. Orang yang berzina, dia kena tinggalkan kawan-kawan dia yang memang berzina. Kena tinggal. Wanita yang nak menutup aurat, nak pakai tudung, dia kena tinggalkan kawan-kawan dia yang masih lagi tak tutup aurat. Kalau kita niat dakwah baik, maknanya kita dah pakai tudung, kita dah bertaubat, kita nak dakwah kawan-kawan kita yang belum pakai tudung, kita nak dakwah kawan-kawan kita yang masih melakukan dosa. Takut kita tak kuat. Sebab tu lebih baik kita berhijrah. Bila mana iman kita dah kuat, kita dah istiqamah, kita rasa, kita yakin kita mampu untuk mendakwah mereka. Yang dulunya kita seperti mereka, kita nak ubah mereka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan dakwah kita, dengan tutur kata kita yang lembut, yang penuh hikmah itu, mau'izah yang lembut, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesedaran kepada mereka disebabkan dakwah kita kepada mereka. Tapi kalau kita tak kuat, tinggalkan kawan-kawan, lingkungan sekeliling yang akan mempengaruhi kita. Mana kita dah bertobat, takut-takut kita kembali balik. Baik, dalam perjalanan lelaki yang nak bertaubat ini, ringkas cerita dia meninggal dunia. Bila mana dia meninggal dunia, maka terjadilah perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Kemudian macam mana nak settlekan ini antara malaikat rahmat dan malaikat azab? Malaikat azab kata dia ni mati dalam su'ul khatimah, mati yang tidak baik, mati tanpa iman. Malaikat rahmat kata dia mati dalam keimanan sebab dia nak menuju ke negeri, dia nak bertobat, dia nak pergi sana, dia nak beribadah bersama abid, bersama dengan ahli ibadah. Jadi diukur jarak dari negeri yang dia tinggal itu, ukur dengan tempat yang dia hendak tuju tu. Ukur punya ukur. Jadi tuan-tuan, didapati jarak ke negeri kebajikan itu melebihi ukuran. Maknanya ringkas cerita dia, ukur menyelbahi, memihak kepada malaikat rahmat, dan akhir dia malaikat rahmat ambil, maknanya
maknanya dia dibawa ke syurga Allah, maknanya dia mati dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik. Ya. Baik. Kemudian tuan-tuan, dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga tuan-tuan, ada kisah 3 orang. Mereka ini dosa mereka, 3 sahabat Nabi SAW. Dosa mereka tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk. Mereka tak ikut serta. Kerana tuan-tuan, ujian cabaran kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana Allah Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka, infiru khifafan wa thiqara, infiru, pergi berperang. Maka ada di kalangan mereka yang masih ada kebun kurma, maknanya nak menuai lah. Macam-macam alasan yang mereka berikan menyebabkan mereka tidak ikut serta, tidak pergi berperang dalam peperangan Tabuk. Dan 3 sahabat ini dipulau oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bercakap dengan mereka sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Turun ayat itu bahawa Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertegur siapa dengan mereka. Maknanya dipulau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana tidak ikut serta. Kesalahan dosa yang mereka buat, mereka tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk. Maka bila mana mereka di pulau ni, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh isteri dan anak keluarga mereka juga memulaukan mereka. Begitu derita mereka, begitu tertekannya mereka ni bila mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memulaukan mereka. Dan akhirnya bila mana turunnya ayat, Allah Taala mengampuni mereka, dan mereka ini 3 orang ini yang mengaku kesalahan. Maknanya bila mana dia tak ikut serta dalam peperangan Tabuk, dia beritahu kepada Nabi SAW, dia jujur. Dia mengatakan bahawa dia tak pergi kerana sekian. Dia tak kelentong, dia tak kona-kona. Dia cakap dia jujur, memang dia tak pergi kerana buah kurma sedang masak, kerana keluarga dan sebagainya. Maka bila kejujuran dia ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, iaitu dengan 3 sahabat ini. 3 sahabat ini yang melakukan kesalahan, iaitu tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk, dan akhirnya kesalahan dosa yang mereka lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ada golongan, ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat mereka. Taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah firman Allah Taala, wa laysatit taubatu lil ladzina ya'malu nas-sayyi'at hatta idza jaa ahaduhumul maut qala inni tubtul ana walal ladzina yamutuna hum kuffar. Mereka ini bila mana tiba saat kematian mereka, saat sakaratul maut, mereka kata apa? Tubtul ana, sekarang aku bertaubat. Dan waktu dia kata dia bertaubat di saat kematian, di saat sakaratul maut dia itu tuan-tuan, tidak diterima oleh Allah SWT. Dan juga tidak diterima taubat orang-orang yang mati dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Taala, kita ambil peluang keemasan yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada kita, dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, dengan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Sekarang kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kita ambil peluang, kita banyak berzikir, kita banyak berdoa kepada Allah,
zikir astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita mohon syurga Allah, dan bila mana kita mohon syurga Allah, kita mohon syurga Firdaus. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kita minta dijauhkan, diselamatkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karim. Sesungguhnya Allah Taala itu Maha Pengampun, tuhibbul afwa fa'fu anna, dan suka untuk mengampuni dosa-dosa hamba-Nya. Allah, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, luasnya keampunan Allah Subhanahu wa taala. Beruntung tuan-tuan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah di atas segala dosa-dosa yang dilakukan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita dalam golongan orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita ambil peluang di bulan Ramadan ini, sama ada kita membaca Al-Quran, kalau boleh 1 juzuk 1 hari, insya-Allah sebulan khatam 30 juzuk. Solat sunat tarawih 8 rakaat, kalau tak mampu 20, 8 rakaat. Pasti ada. Dan maknanya lepas kita berbuka, lepas isyak tu, sama ada kita buat solat tarawih ataupun solat sunat, ataupun berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, pastikan ada amal-amal soleh yang kita lakukan dalam bulan Ramadan yang mulia ni. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat mati dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik. Dan di bulan Ramadan yang mulia ini kita berbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang kita nak minta kepada Allah Taala ni? Kita cuba karang doa tu. Ya Allah, ampunilah dosa aku, ampunilah dosa kedua ibu bapa aku. Ya Allah, kurniakanlah aku. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang mendapat segala kelebihan ganjaran di bulan Ramadan. Dan juga kita berdoa, ya Allah, semua doa, semua kebaikan yang telah dipohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang aku pohon. Ya Allah, semua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, minta dijauhkan, minta diselamatkan. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengatakan, ya Allah, seandainya ada perkara, ada yang aku tidak pohon kepadamu, ada yang patut kita pohon, patut kita minta diselamatkan, patut kita minta kita dapat perkara itu, kita tak minta. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, disebabkan kejahilan, disebabkan kelemahan, disebabkan kelalaian aku, ya Allah, ada kebaikan yang tidak aku pohon kepadamu, ya Allah, kau kurniakan, ya Allah. Kemudian kita berdoa kepada Allah, Allah yang memberi rezeki, agar Allah Ta'ala melimpahkan rezeki kepada kita. Kita juga berdoa kepada Allah, Allah yang memberikan perlindungan kepada kita, maka kita minta kepada Allah, yang Allah, lindungilah aku. Dan juga kita mohon kepada Allah SWT agar Allah SWT sembuhkan saudara-saudara kita yang dijangkiti wabak, dan kita minta pohon kepada Allah SWT agar Allah Ta'ala hilangkan wabak ini, agar kita dapat hidup seperti biasa. Jadi mudah-mudahan perkongsian tazkirah zuhur selama lebih kurang 40 minit ni, mudah-mudahan memberi manfaat, menjadikan saya lebih bertakwa kepada Allah, menjadikan saya orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada saya, dan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan peringatan kepada tuan-tuan, perempuan semua yang menonton, melihat tazkirah zuhur live untuk Masjid Al-Bukhari Kuala Lumpur ni. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita segala kebaikan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah Taala mengurniakan kita dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan kita dapat berdoa pada malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah sekadar tu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap datang daripada kejahilan, kekurangan diri saya mohon keampunan kepada Allah Taala. Saya minta maaf dengan
semua yang melihat Tazkirah live pada tengah hari ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.